Kita intro dulu. Inilah dia Rafizi Ramli. Kerjanya asyik nak berdebat. Berdebat. Tapi kerja sebagai menteri, kerja yang sepatutnya dia buat, tak jalan-jalan juga masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebetulnya, saya tak nak buat video untuk hentam Rafizi pada ketika ini tau. Sebab Rafizi kan tengah menjalani rawatan dekat hospital. Jadi tak naklah masa dia dekat hospital tu saya hentam dia dan sebagainya. Tetapi itulah, kenyataan-kenyataan yang dia buat ini memang mengundang maki masalahnya. So, apa benda yang saya tak puas hati dengan Rafizi lagi pada ketika ini? Nak tahu apa sebab dia? Tonton video ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli sedia berdepan dengan orang kuat bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam rancangan podcast Yang Bakal Menteri. Rafizi berkata beliau tidak menjawab kritikan kerana tidak mahu mengeruhkan hubungan dengan UMNO yang kini dalam kerajaan. Beberapa individu dilihat sering mengkritik beliau seperti Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puan Zarkashi serta bekas Ahli MKT Isham Jalil dan aktivis Lim Sian Si. Mengulas lanjut, Rafizi berkata dia tidak mempunyai masalah untuk menyahut cabaran tiga individu tersebut. Malah lebih daripada itu dia pernah mencabar Najib untuk berdebat. Katanya lagi, jika dia tidak menyahut cabaran berkenaan, ia memberi ruang kepada aktivis Perikatan Nasional untuk menyerang kerajaan. Bagaimanapun, timbalan Presiden PKR itu yang kini sedang menjalani rawatan di hospital berkata, dia perlu mendapatkan pandangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi terlebih dahulu. Rafizi berkata lazimnya dia tidak berkongsi mengenai perkara peribadi seperti masalah kesihatan, tetapi kali ini beliau memilih untuk memberi penjelasan. Katanya lagi, podcast YBM akan kembali bersiaran Mac ini selepas 2 minggu beliau berehat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita faham Rafizi ini seorang jago debat. Masa beliau dekat MCKK dulu sebagainya, beliau memang sangat-sangat hebat dalam berdebat. Menjadi ketua pendebat dan sebagainya, pelajar cemerlang dan macam-macam lagi lah. Ketika menjadi pembangkang era Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan dan sebagainya pun, beliau memang cukup power dalam berdebat. Bahkan beliau boleh cabar Najib untuk berdebat dan macam-macam lagi. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang ini, beliau merupakan seorang menteri tau. Bila beliau ini menjadi menteri, rakyat nak tengok dia buat kerja. Bukan nak tengok dia berdebat dan sebagainya. Tapi tak apa, yang ini kita akan cerita kejap lagi. Sekarang ini, Rafizi tengah melahirkan perasaan tak puas hati beliau terhadap 3 orang ini, iaitu Isham Jalil, Lim Sian Si dan juga Puan Zarkashi, yang pada beliau memang cukup suka hentam beliau, cukup suka hentam kerajaan perpaduan polisi-polisi ekonomi yang telah dilakukan oleh Rafizi Ramli ini. Jadi Rafizi kata, apa benda ni nak kata kutuk aku dan sebagainya kan? Jom bersemuka dengan aku dekat podcast Yang Bakal Menteri. Podcast dia tu kan, kiranya Rafizi kata kalau tak puas hati sangat dengan dia, macam mana diutarakan pada YB Viral, pada saya dan ramai lagi, kalau tak puas hati, sila bersemuka dengan dia dekat podcast Yang Bakal Menteri. Berdebat dengan dia, grill dia dekat situ. Dia kata sebab pemimpin-pemimpin PN ni semuanya penakut, tak nak datang podcast dia. So, memandangkan 3 orang ini saja yang berani dan ketiga-tiga orang ini hujah-hujahnya biasa digunakan oleh aktivis-aktivis PN untuk hentam kerajaan. Jadi Rafizi kata, fine, hadap aku dekat podcast Yang Bakal Menteri. Tetapi dalam masa yang sama juga, Rafizi kata, dia nak minta juga pandangan serta cadangan daripada Perdana Menteri dan juga timbalan Perdana Menteri. Sebelum dia meneruskan dengan cadangan untuk mengajak 3 orang ini untuk hadir ke podcast Yang Bakal Menteri itu. Sebab yelah dia kata ini kan masih lagi kerajaan perpaduan. Tak naklah nanti dia buat keputusan sendiri-sendiri macam tu je dan merosakkan kerajaan perpaduan itu sendiri. Tapi secara asasnya Rafizi kata, jom berdebat dengan aku tentang polisi ekonomi dan sebagainya. Pertamanya tuan-tuan dan sekalian, macam saya katakan tadi, kita faham Rafizi ini cukup hebat bab berdebat. Luar biasa. Seorang yang memang pakar dalam mendebat ini dan sebagainya. Pakar spin lah orang kata kan. Dan kalau ikutkan podcast Yang Bakal Menteri itu pun, kita dah tengok berapa kali dah. Ini lebih pada Q&A, bukan debat. Debat ada format dia, ada penjangka masa, ada orang kata soalan dan macam-macam lagi. Tetapi kalau setakat podcast Q&A ini, dia tak ada format macam tu. Dia terbuka dan Rafizi boleh cakap sampai setengah jam pun tanpa ada sesiapa cut dan sebagainya. Dan benda ini yang tak berapa cantik. Dia umpamanya macam saya dengan Zul Yahya dululah. Berjumpa, berdiskusi, tapi dia cakap lama, saya cakap kejap. Dia cakap lama, saya cakap kejap. Lama-lama orang ingat saya ini tersipu-sipu dengan Zul Yahya. Padahal dia tak tengok yang rakaman saya cakap balik dengan Zul Yahya tentang perkara-perkara yang dikantoi. Cuma itulah, tak apalah, itu belakang cerita. Sekarang ini tuan-tuan sekalian, saya nak fokus kepada Rafizi itu sendiri. Sekarang ini secara asasnya rakyat memang memandang Menteri Ekonomi sebagai menteri yang tak boleh pakai.
Banyak poll dah kita lihat yang dibuat oleh individu, dibuat oleh mana-mana page FB atau mana-mana tempat mengatakan yang Rafizi ini merupakan menteri yang paling tak perform. Yang paling underperform lah yang cerita. Malah ketika dapatan daripada Merdeka Center pun mendapati memang Rafizi antara menteri yang sangat-sangat dihentam oleh rakyat Malaysia kalau ikutkan. Sebab polisi-polisi ekonomi dia semua ke laut. Sekarang ini kita berhadapan dengan ringgit yang jatuh, kita berhadapan dengan FDI yang menurun dan macam-macam lagi. Dan walaupun itu tidaklah berada di bawah bidang kuasa beliau secara sepenuhnya, tetapi tempiasnya ke dekat beliau juga. Sebab beliau adalah Menteri Ekonomi dan beliau selama ini dikenali sebagai pakar formula. Bila beliau gagal untuk menengahkan formula-formula hebat beliau itu, yang beliau janji-janjikan ketika menjadi pembangkang, maka rakyat kata, apa benda kau ni? Sama ni kau sembang je ke masalahnya kan? Dan of course lah, apa yang dibawa oleh Rafizi ini kebanyakannya tidak begitu dipersetujui oleh pakar-pakar ekonomi yang sebenar. Bukannya pakar-pakar ekonomi TikTok macam akan tetapi dan sebagainya. Akan tetapi whatever tu, Financial Far East tu, kebanyakan mereka memang by the book. 100% by the book. Kita faham, mereka ini terror. Mereka ini ada lulusan ekonomi tetapi all by the book. Dan kadang-kadang dalam bab ekonomi ni, kita tak boleh 100% by the book. Kita kena tengok keadaan, kena tengok kesesuaian dan macam-macam lagi lah. Tetapi everything yang Rafizi buat, memang ikut by the book dan ikut template-template pihak tertentu masalahnya. Dan benda inilah yang rakyat lihat, tak ada kejayaan pun sebenarnya. Tak ada apa-apa yang boleh dibanggakan pun. Dek kerana itulah rakyat mengatakan bahawa Rafizi sepatutnya fokus kepada tugas beliau sebagai menteri. Untuk menjalani kerja beliau sebagai menteri. Untuk pastikan yang ekonomi negara ini betul-betul mantap dahulu. Baru nak debat sana sini. Ini hasil kerja engkau pun tak ada. Engkau langsung tidak ada nilai tambah pun pada negara ini sebagainya. Tapi sibuk nak berdebat sana sini, sibuk nak cabar orang tu debat, cabar orang yang bersemuka dengan dia sebagainya. Ibarat macam engkau tak ada result, tapi kau bengang orang kutuk engkau tak ada result, kau kata, jumpa akulah, kita face to face, fast to fast. Mana boleh macam tu bang? Sekarang ini, rakyat nak tengok Rafizi Ramli Menteri Ekonomi. Bukan Rafizi Ramli podcaster. Bukan Rafizi Ramli pendebat. Rakyat nak tengok Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi. Yang sebenar-benarnya buat kerja memantapkan ekonomi. Contoh macam Datuk Johari Gani. Bila dia buat kerja Menteri Ekonomi, dia tak ada sibuk nak kacau orang sana sini, nak suruh orang debat dengan dia ke apa-apa. Tak ada. Dia buat kerja dia. Lantak kau lah. Aku buat kerja aku. Result will speak for itself. Kata orang kan. Tetapi Rafizi ini pula, dia tak nak result tu bercakap bagi pihak dia. Dia nak cakap dulu baru result keluar. Tak boleh macam tu bang masalahnya. Jadi kepada Rafizi, saya faham anda berada ke hospital sekarang ini dan saya tak nak gunakan video ini untuk hentam anda gila-gila. Tetapi kalau anda betul-betul hendak fokus kepada berdebat, nak buat podcast dan sebagainya, saya nasihatkan anda berhenti sajalah daripada jawatan menteri. Jadilah seorang podcaster sepenuh masa. Jadilah seorang pendebat sepenuh masa. Tak ada masalah. Ataupun lebih bagus lagi kalau anda rasa-rasa macam mana tempat aku nak jadi podcaster lah, nak jadi pendebat sebagainya kan. Anda jadilah saitro sepenuh masa. Sebab anda ketika menjadi seorang saitro, ketika menjadi seorang aktivis, ketika menjadi seorang pembangkang satu kali dahulu, anda hebat. Anda memang cukup sembang power punya. Tetapi bila jadi menteri, barulah kita tahu yang sembang itu sekadar sembang dan tidak ada apa-apa nilai tambah pun masalahnya. Habuk pun tarak bak kata orang. Jadi mungkin anda patut berhenti je lah daripada jawatan Menteri Ekonomi dan fokuslah untuk menjadi podcaster, menjadi saitro dan juga menjadi backbencher sajalah kepada kerajaan yang ada pada ketika ini. Jawatan Menteri Ekonomi itu serahkan kepada mereka yang lebih layak kalau nak ikutkan. Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian, macam kita katakan, kita sekadar boleh mencadangkan. Kerajaan ini kerajaan dia, kerajaan Rafizi. Rafizi boleh buat apa sahaja kan? Termasuklah untuk tidak menjalankan tugas beliau sebagai Menteri Ekonomi dan hanya fokus untuk sembang, tapi habuk pun tarak. Sebab ialah, Sani Hamzan dah bagi clue dah awal-awal. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.